Assalamualaikum dan salam sejahtera langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Anda bersama saya Ehsan Yahya. Dalam pertimbangan kita, dua perkara penting untuk kita nilai. Adakah anda penyebab kepada kemalangan berkenaan ataupun kita menjadi mangsa kepada kemalangan itu disebabkan oleh kelalaian segelintir manusia, segelintir pemandu yang mungkin mabuk mengambil alkohol. Jadi perkara ini perlu kita ketengahkan dan juga kita rungkaikan. Sebab apa? Ia membawa kepada padah yang lebih besar apabila statistik kemalangan juga disebabkan oleh kegiatan ataupun masalah yang dibawa oleh pemabuk ataupun mereka yang mengambil alkohol ini. Jadi 2 hari lepas kita membawakan 2 siri laporan khas yang disediakan oleh Faris Azman, wartawan Astro Awani berkaitan dengan pemandu mabuk ini. Kenapa kita ketengahkan isu-isu seperti ini? Faris Azman ada jawapannya. Yang pertama adalah untuk kita melihat bagaimana ia menjadi penyumbang kepada statistik kemalangan di Malaysia. Malah ia juga adalah isu-isu global yang perlu ditangani segera. Jadi Faris, sepanjang 2 siri itu, ini di sebalik cerita berkaitan dengan pemandu mabuk, bagaimana ia seriusnya dalam kalangan rakyat Malaysia dan bagaimana ia membelenggu satu keadaan yang sangat sukar untuk dihapuskan ataupun untuk dibasmi. Baik, mengenai cerita ini, kita ingin berkisarkan kesedaran rakyat, terutamanya yang kerap kita katakan minum alkohol dan mabuk dan sebagainya, minum minuman keras. Sepanjang saya berada di lapangan 48 jam untuk melihat bagaimana keadaan di lapangan, iaitu di sekatan jalan raya JSPT KL lakukan dalam tempoh kami membuat liputan. Sebenarnya rangka besar yang perlu kita tahu adalah adakah rakyat kita sedar 50 mg itu adalah tahap paling lebih 50 mg boleh dikenakan tindakan, boleh adalah menyalahi undang-undang apabila anda mabuk ataupun anda memandu di bawah pengaruh alkohol melebihi 50 mg. Boleh saya katakan sebenarnya Ihsan, rata-rata dalam 90% yang ditahan mereka tidak sedar perkara itu, ataupun mereka lalai, ataupun mereka sebenarnya mengambil ringan perkara tersebut. Sebab apa? Ada yang saya bertanya antara pemandu mabuk, pemandu di bawah pengaruh alkohol, kalau ikutkan terms yang digunakan oleh JSPT Kuala Lumpur, mereka katakan saya masih stabil, saya boleh memandu dan saya boleh balik. Sebab ada di antara mereka tak mahu menyusahkan rakan-rakan untuk bawa mereka pulang. Ada juga yang membawa kenderaan sendiri ke kawasan-kawasan tertentu untuk minum dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk pulang? Mereka memandu. Mereka tidak sedarkan bahawa mereka melanggar undang-undang, iaitu Akta Pengangkutan Jalan seperti mana kita katakan telah pun dipinda pada 2020 kerana banyak kemalangan-kemalangan yang menyebabkan maut dan sebagainya akibat pemandu di bawah pengaruh alkohol melebihi had yang telah pun ditetapkan. Jadi ini isu yang kita katakan bukan 2 tahun 3 tahun ni sebenarnya San. Sudah pun bertahun-tahun ia telah pun berlaku, tetapi akta itu telah pun dipertingkatkan. Penjara, begitu juga dengan 2 tahun atau 3 tahun lesen dan ditarik dan sebagainya masih lagi berlaku. Persoalannya ia masih lagi berlaku walaupun ditahan dan ditangkap dan dituduh di mahkamah. Faris, tadi Faris menyebut berkaitan dengan term, betul. Ia menggunakan di bawah pengaruh alkohol. Mungkin ada segelintirnya berpendapat bahawa dengan pengambilan alkohol tidak menyebabkannya mabuk. Sebab itu term di bawah pengaruh alkohol itu digunakan. Dan ada juga yang ditemui oleh Faris ketika kes ataupun yang dilakukan oleh polis berkenaan seperti Sekatan Jalan Raya dan sebagainya ini menyatakan bahawa mereka ambil alkohol tapi tidak mabuk. Ada pengalaman begitu yang dinyatakan oleh mereka? Ada daripada beberapa tangkapan yang dilakukan. Ya. Baik, apa yang berlaku SOP je, mungkin kita boleh ceritakan kepada penonton. 30 dan 30 Mei kita telah pun siarkan bagaimana keadaan realiti di jalan raya apabila kita dalam fasa peralihan endemik.
dan semua sektor telah pun beroperasi, terutamanya sektor yang menjual minuman keras. Ia dibenarkan undang-undang Malaysia, tetapi kesedaran pengguna-pengguna, kesedaran pelanggan itu masih lagi kurang. Jadi apa yang berlaku apabila saya tanya kepada pihak polis, mereka sesiapa saja pemandu-pemandu yang kita katakan sebagai mabuk ini akan dikesan dari segi pernafasan. Mereka perlu meniup unjam pernafasan itu lebih 50 mg. Mereka akan dibawa, di mana anggota trafik akan masuk kenderaan mereka dan bawa mereka ke balai polis, Balai Polis Trafik Tun HSD untuk second round. Dikatakan ujian kali kedua pernafasan menggunakan alat EBA. Di EBA itu lebih kita katakan lebih tepat ujiannya kalau mereka kena tiup 2 kali. Pertama dan kali kedua kena tiup sekuat mungkin. Kalau lebih daripada 50 mg, mereka akan dituduh ke mahkamah keesokan harinya kalau waktu bekerja dan sebagainya. Itu SOP yang telah pun dilakukan. Ada di antara pemandu-pemandu ini, mereka dah tahu sebenarnya, San. Maksudnya mereka pernah kena sebelum ini dan mereka dah tahu. Oh, selepas ini apa tindakannya, polis akan masuk kereta bawa mereka pergi ke balai polis trafik. Dan saya menemui mereka ini. Mereka katakan ya mereka tak mabuk. Mereka bawa kereta seperti steady dan sebagainya. Tujuannya mereka minum alkohol ataupun minum minuman keras di bawah pengaruh alkohol ini kerana mereka mahu entertainment, melayankan karenah klien mereka. Ini adalah business to business dan sebagainya. Jadi itu adalah alasan yang selalu diberikan oleh pemandu-pemandu ini. Walaupun menyalahi undang-undang, ada juga yang datang kepada kami kata minta maaf. Saya cakap saya bukan anggota dan sebagainya. Tetapi nampak macam anggota sebab kita buat operasi dan sebagainya. Kita tak nak nampak menonjol. Tetapi mereka katakan minta maaf, I'm so sorry, boleh lepaskan saya. Saya cakap kami cuma buat liputan. Tetapi tanya dia kenapa awak buat macam ni? Saya tahu saya salah. Adakah awak tahu 50 gram tu mg tu adalah had tetapkan? Ya, saya tahu. Tetapi masih lagi memandu sebab dia cakap tak ada option lain. Mereka nak menggunakan Grab seperti saya katakan tadi, nak gunakan Grab atau nak minta keluarga mereka untuk ambil mereka pulang dan sebagainya. Mungkin renyah bagi mereka. Jadi jalan singkat, bawa kereta terus balik ke rumah. Tetapi ada yang berlaku bawa kereta tak sampai ke rumah. Di sampai traffic light di mana-mana mungkin mereka melanggar apabila mereka terlalu tipsy, terlalu hayal dan sebagainya, kan, selalu mabuk. Ini yang meresahkan JSPT sendiri dan juga rakyat. Faris ni banyak watak kan, kalau pergi ikut polis orang ingat Faris nampaknya polis. Kuasa. Kalau pergi tugasan-tugasan lain mungkin jumpa dengan cikgu, orang ingat cikgu orang besar. Ingat cikgu. Itulah cikgu kisah kita sebagai wartawan. Kan? Kita menyelami dunia mereka dan cuba nak dapat tahu macam mana. Sebenarnya, San, kita nampak yang JSPT ni buat sekatan jalan raya selalu kalau kita bawa kereta. Nampak alamak sebab jam. Tetapi besar sebenarnya jasa mereka. Mereka menangkap siapa saja yang menyalahi undang-undang. Pada masa yang sama juga ada yang bau dadah, ada juga yang tak ada lesen, ada yang kita katakan banyak kesalahan-kesalahan trafik yang ditangkap dan ditahan. Sebenarnya kalaulah mereka-mereka yang menyalahi undang-undang ni terlibat dalam kemalangan dan kita menjadi mangsa, ia akan dragging dan itu akan mengakibatkan banyak lagi masalah yang timbul. Betul. Sebab apa Faris, kalau jumpa dengan polis trafik ni, kalau kita kadang-kadang yang tak melakukan kesalahan, kita tak tahu kita buat apa, kita nervous atau kita takut kan. Betul. Itu perkara biasa bila kita jumpa dengan polis dan sebagainya. Tambah kalau orang yang memang ada melakukan kesilapan ataupun kesalahan. Kalau 2020 kita saksikan 67 kes melibatkan kes mabuk ini ataupun di bawah pengaruh alkohol dengan catatan mungkin 3 kematian waktu itu. 2018 60 kes dengan 3 kematian. Tahun 2019 56 kes kemalangan dengan 4 kematian. Jadi kalau melihat kepada jumlah ini, walaupun kita nampak ia adalah peratusan yang kecil dalam status kemalangan dan juga kematian, tetapi ia tetap menjadi penyumbang kepada kes kemalangan. Dan sampai bila untuk mereka yang tidak bersalah ini menjadi mangsa disebabkan kes seperti ini. 1 nyawa, 2 nyawa, bukan kepalang nilainya. Tetapi Faris, apa yang dinyatakan oleh pihak berkuasa dan juga polis menerusi pemantauan berkala ataupun sekatan-sekatan jalan raya yang dibuat setiap masa? Ada tak jangka waktu ataupun
sentiasa melakukannya, tak kiralah waktu bila sekalipun. Okey, SJR atau Sekatan Jalan Raya terutamanya di kawasan KL, saya mengikuti JSPT Kuala Lumpur saja, kontingen Kuala Lumpur saja, ada lebih kurang 6 hingga ke 8 SJR dilakukan, terutamanya malam minggu. Jumaat, Sabtu, Ahad itu menjadi malam yang menjadi kemuncak untuk warga-warga kota untuk berhibur kan, untuk registration dan sebagainya. Banyak golongan-golongan muda yang pergi ke pusat-pusat hiburan untuk minum minuman keras dan sebagainya. Jadi mereka tidak, saya pergi dalam pukul 12 hingga 5 pagi. Jadi kami duduk situ melihat setiap gerak-geri siapa saja yang melalui kawasan SJR. Bukan satu SJR, Rizan. Kami pergi di beberapa SJR, daripada satu point ke point B, point C, point, dan kita pergi dari satu ke satu tempat tu macam-macam karenah. Ada yang katakan saya tak mabuk, tapi jalannya seperti ketap. Okey. Jalannya menyengit. Ada, dan bau ni kita tahulah, bau masam dan sebagainya. Ada juga yang nampak steady, tetapi bila test 288 mg tinggi. Apabila cakap minum banyak ke, saya bertanya, dia cakap 6 botol. Okey. Bayangkan 50 mg itu, kalau kita kata satu pint saja dah sampai 50 mg, dia 6 botol. Bagi mereka itu adalah perkara biasa dan itu adalah hidup mereka secara normal. Tetapi apa yang kita nampak sebenarnya, apabila saya duduk termenung juga kadang-kadang duduk situ bila lihat apabila kes-kes, walaupun kesnya agak sikit, tetapi tahun ini 700 lebih telah boleh ditahan dan dituduh di mahkamah dalam tempoh beberapa bulan saja. Maksudnya selepas kita membuka sektor perniagaan, semua sektor, peningkatan itu berlaku. Sebagaimana timbalan Ketua JSPT juga KL mengatakan 70 hingga 80% peningkatan itu berlaku. Terutama di ibu kota, di Kuala Lumpur. Jadi ini meresahkan sikit JSPT. Kalaulah ada juga yang dikongsi pengalaman anggota, mereka duduk di SJR, pemandu ini terlalu di bawah pengaruh alkohol, mungkin tidak sedarkan diri, merempuh sekatan jalan raya dan hampir melanggar anggota polis dan sebagainya. Ada juga yang mau bergaduh dengan anggota polis, tapi mereka sabar. Sebab ini adalah tugasan hakiki mereka untuk memastikan bahawa keselamatan pengguna jalan raya itu paling utama. Dan juga Faris, ini satu perkara yang seronok untuk kita dengar, satu perkara yang baik untuk kita hayati apabila adanya kerjasama media dengan anggota polis ataupun anggota keselamatan yang baik, seperti melakukan tinjauan seperti ini dan sebagainya. Tetapi sebagai seorang wartawan, apa pentingnya untuk kita melaporkan sesuatu berita seperti ini, terutamanya untuk memberi kesedaran kepada masyarakat? Okey, kita melihat bahawa isu-isu ini adalah isu yang amat perlu kita keluarkan. Ini isu keselamatan. Ini adalah isu sejagat, isu masyarakat umumnya. Kerana kalau kemalangan itu bukannya melibatkan warga lain, mungkin warga kota juga, mungkin kawan kita, keluarga kita, jiran-jiran kita. Jadi ini isu-isu yang perlu kita angkat. Tetapi apa yang saya nampak sebenarnya, San, dari sudut pihak penguasaan, telah pun dijalankan. Undang-undang telah pun diperketatkan. Tetapi masih lagi berlaku. Jadi apa yang kita mahukan melihat selepas ini, apa yang saya cuba pesu dalam cerita ini adalah untuk melihat apakah langkah seterusnya. Jika pihak berkuasa dah jalankan tugas mereka, undang-undang telah pun diperketatkan, pindaan di parlimen telah pun dibuat, mungkin ada loophole atau grey zone, ada kelopongan di situ yang perlu kita lihat. Antaranya, mungkin perlu syarat-syarat tertentu dikenakan kepada pihak-pihak yang mengeluarkan minuman keras. Contohnya, seperti di restoran, di pusat hiburan, mungkin perlu kita katakan EBA, secara macam kita ada RTK antigen untuk COVID test, mungkin perlu itu untuk setiap pemandu ataupun setiap yang minum minuman keras di pusat hiburan, perlu membeli itu, disertakan juga syarat-syarat dan sebagainya. Sebelum memandu kena test. Mungkin ada stesen-stesen untuk memandu siapa yang penat sangat dan terlalu pening katanya, boleh duduk di situ untuk ada orang monitor sebagainya. Mungkin ada mekanisme tertentu. Sebab isu pemandu mabuk ni bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia. Jadi perlu ada mekanisme yang kita lihat di Malaysia ini bagaimana caranya. Ada pakar-pakar kita di luar sana. Ya, ini isu global. Walaupun WHO menyatakan bahawa Malaysia antara negara yang terendah kematian disebabkan oleh mereka yang mengambil alkohol dan sebagainya. Tetapi seperti yang Faris sebut, apa yang penting adalah
kalaulah kita mengambil alkohol dan sebagainya, bagi mereka yang mengambil alkohol dan mungkin dalam keadaan yang mabuk dan sebagainya, jangan memandu. Betul. Jangan memandu. Itu yang sangat penting. Apa yang dikatakan, ditegaskan. Mereka yang ditahan ini pun selalu dinasihatkan walaupun mereka telah melakukan kesalahan. Dah direkod lah. Selepas ini apa yang anggota cakap, selepas ini tolonglah kalau mabuk, ini yang katakan, kalau mabuk minum lebih-lebih, jangan memandu. Tolong jangan memandu. Kalau you sudah langgar semua orang, dia cakap sudah kes berat. Dia akan jadi kes lagi panjang. Dan akan mengakibatkan pemandu itu juga meringkuk ke dalam penjara dan sebagainya. Jadi panjang cerita dia. Slang pun berbunyi tukar sikit. Ada suka sikit sebab saya Kita cuba nak dah sebut. dapatkan adaptasi dekat underground. Tak nak lanjutkan lah. Tak nak lanjutkan. Okey, terima kasih Faris Azman. Sama-sama. Laporan khas ini telah pun kita siarkan menerusi Astro 501 dan anda boleh tonton semula di YouTube dan juga di platform media sosial kami di Astro Awani dengan titlenya laporan khas pemandu mabuk. Pemandu mabuk salah siapa? Salah siapa? Okey. Terima kasih kepada Faris Azman. Selepas ini saya nak ke Johor. Ada cerita ayam saya nak bawakan kepada anda. Kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini.